Hai semua, kembali kepada Azri Law Firm Podcast dan kali ini kita akan membincangkan tentang episod transaksi jual beli dan apakah peranan carian persendirian atau rasmi. Carian hartanah merupakan satu proses di mana semakan daftar hak milik hartanah boleh dilakukan. Hasil daripada carian hartanah ini, kita dapat mengetahui status terkini berkenaan suatu hartanah tersebut. Terdapat dua jenis carian yang boleh dilakukan iaitu carian persendirian dan carian rasmi. Carian rasmi atau lebih dikenali sebagai sijil carian rasmi merupakan satu dokumen yang telah ditandatangani oleh pendaftar yang telah memastikan bahawa kandungannya tersebut terdapat maklumat hak milik pemilikan tanah dan perkara berkaitan yang masih berkuasa seperti mana yang terkandung di dalam geran tanah asal. Kandungan carian pendirian adalah sama seperti sijil carian rasmi, namun perbezaannya adalah carian persendirian tidak ditandatangani oleh pendaftar. Selain itu, kadar bayaran yang dikenakan untuk carian rasmi juga lebih tinggi berbanding carian persendirian. Kegunaan carian rasmi ini adalah untuk dilampirkan bersama apa-apa permohonan rasmi seperti permohonan pusaka, permohonan untuk pengeluaran KWSP dan sebagainya. Kegunaan carian persendirian pula adalah bagi mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan tanah sama ada masih berkuasa atau tidak. Tambahan pula, carian ini boleh dibuat oleh sesiapa sahaja sama ada individu, perseorangan, agensi syarikat atau badan kepentingan. Pada musim COVID ini, temujanji harus dibuat terlebih dahulu sebelum memohon untuk membuat carian. Jadi, apakah kepentingan membuat carian tanah ini adalah seperti memastikan status tanah dan status pemilik berdaftar. Yang kedua, memastikan sama ada tanah itu tertakluk kepada mana-mana syarat nyata tanah sekatan kepentingan atau apa-apa proses pengambilan tanah. Yang ketiga, memastikan sama ada tanah tersebut dikenakan caveat atau perintah larangan untuk memindah geran. Terakhir sekali, kita harus mengenal pasti jenis kegunaan tanah. Jika yang tertera pada carian adalah jenis kegunaan pertanian, maka kita tidak boleh membina bangunan di atas tanah tersebut. Jadi, apakah tempoh untuk carian tanah bergantung kepada pejabat tanah itu tersendiri? Walau bagaimanapun, ianya dapat dianggarkan seperti carian tanah persendirian minimum 1 hari bekerja. Carian tanah rasmi adalah minimum 7 hari bekerja. Okey, yang terakhir, carian tanah dapat memberi manfaat kepada pihak yang melakukannya. Sekiranya kita mempunyai urusan di mana hartanah merupakan subjek utama, maka anda digalakkan untuk membuat carian terlebih dahulu. Bukan sekadar itu, pihak yang namanya sudah didaftarkan juga perlu membuat carian hartanah untuk mengetahui status tanah anda yang terkini. Okey, itu sahaja daripada podcast episod kali ini. Jika ingin mengetahui maklumat dengan lebih lanjut, boleh layari kepada Azri Law Firm website dan juga follow kami di Instagram dan juga Facebook. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Bye-bye.